saya ingat ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah berjaya membentangkan belanjawan tahun 2024 yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Yang Berhormat Datuk yang dipertua, sebenarnya saya lihat tadi sebelum perbahasan kita telah banyak membazir masa selama 20 minit. Sebaiknya masa itu diperuntukkan untuk perbahasan, alangkah baiknya. Banyak lagi isu dan banyak lagi ahli-ahli yang berhormat boleh mengambil bahagian dan ada ruang yang lebih banyak untuk memperbahaskan isu-isu yang penting dalam Dewan Mulia ini. Bagaimanapun saya harap ahli-ahli yang berhormat dapatlah berhemah dan sentiasa mengikut arahan daripada yang dipertua. Yang Berhormat Datuk yang dipertua, saya ingin membangkitkan beberapa isu berkenaan dengan Hospital Pakal Sultanah Fatimah ataupun lebih dikenali sebagai Hospital Muar. Saya harap saya ada peluang untuk habiskan isu-isu yang saya bangkitkan. Walaupun ada isu-isu yang telah beberapa kali dibangkitkan dalam Dewan Mulia ini, tapi nampaknya isu itu belum dapat perhatian yang secukupnya daripada pihak kementerian dan isu-isu yang saya sebut nanti masih lagi berlaku dan masih lagi menghantui pelawat-pelawat ke hospital dan pengguna-pengguna hospital. Yang pertama, Yang Berhormat Datuk Tuan Yang Dipertua, isu ketidakcukupan tempat letak kereta di Hospital Muar. Dianya bukan saja menimbulkan ketidakselesaan orang awam, malah telah menimbulkan kemarahan di kalangan orang Muar. Bayangkanlah Yang Berhormat Datuk Speaker, saya sendiri apabila saya buat rawatan ke Hospital Muar, saya perlu berpusing-pusing banyak kali. Sampai 1 jam 30 minit sekurang-kurangnya hanya untuk mencari satu tempat parkir, tempat untuk meletak kereta saya. Jadi ini merupakan saya rasa satu perkara yang sangat-sangat membuang masa pengunjung hospital. Dan isu ni telah saya bangkitkan banyak kali dalam Dewan Mulia ini, walaupun hanya dalam tempoh kurang daripada setahun saya dipilih sebagai ahli parlimen, namun isu itu tak selesai lagi. Dan tiada apa-apa respon positif daripada pihak kementerian. Saya lihat di sini ada satu contoh yang baik ataupun inisiatif yang baik yang telah dijalankan atau dibuat di Hospital Selayang, di mana adanya menara parkir untuk meletakkan pada satu kali 6 kereta secara horizon, secara vertikal, secara vertikal. Maknanya dengan saya cari statistik itu di Hospital Selayang, sistem parking itu sekarang ni ada 5 menara dan minta maaf, satu menara itu 12 kenderaan. Maka sekali satu ruang yang sama sekarang ni boleh menampung lebih kurang 60 kenderaan pada masa yang sama. Maka saya lihat sekiranya perkara ini telah berjaya ataupun apakah penilaian daripada pelaksanaan dasar ini ataupun inisiatif ini, adakah ia sesuai untuk diperluaskan ke hospital-hospital lain seperti di Muar? Sekiranya tidak sesuai pada waktu sekarang ataupun ada lagi kajian-kajian lain ataupun inisiatif lain yang perlu diambil kira ataupun dipertimbangkan buat masa sekarang, apakah usaha pihak kementerian untuk menangani isu kekurangan tempat letak kereta di Hospital Muar? Sebenarnya saya telah banyak kali berbincang dengan menteri berkenaan isu ni dan saya telah cadangkan kepada kepada menteri supaya pihak KKM mengambil kira cadangan saya, luangkan ataupun kosongkan
tempat letak kereta yang khas untuk kaki tangan ke hospital supaya ruang-ruang tersebut dibuka untuk orang awam. Dan kaki tangan hospital boleh meletakkan kenderaan mereka di satu tempat lain yang berdekatan dengan hospital dan disediakan perkhidmatan shuttle bus supaya mereka boleh pergi bekerja dengan lebih efisien. Ini isu ataupun cadangan ini saya disebabkan kaki tangan hospital mereka meletakkan kereta mereka di ruang letak kereta untuk satu tempoh yang panjang. Ianya adalah satu pembajiran sekiranya ruang tersebut dioccupy dengan izin dioccupy untuk masa yang panjang, padahal ruang tersebut boleh digunakan oleh orang awam yang biasanya tak lebih daripada 2 jam. Secara tidak langsung kita boleh menggunakan 4 kali ruang yang sama sekiranya ruang tersebut dibuka untuk orang awam supaya mereka meletakkan kenderaan mereka. Ini pada jangka pendek dapat mengurangkan rintihan ataupun rungutan orang awam apabila mereka tidak dapat menjumpai ruang ataupun satu tempat letak kereta di hospital MUA. Apa yang berlaku sekarang, ada juga ruang-ruang yang kosong tetapi dihaskan untuk kaki tangan hospital. Maka orang awam akan buat aduan ataupun akan bising sebab ada tempat letak kereta tetapi tidak boleh dimanfaatkan. Maka sekali lagi saya dalam Dewan Mulia ini, saya berharap pihak kementerian mengambil kira mempertimbangkan cadangan saya ini supaya merangka satu penyelesaian jangka pendek untuk menangani isu ini. Isu yang kedua yang berhormat Datuk Speaker. Boleh. Sila. Saya dapat satu berita berkenaan dengan parking mechanical di Hospital Selayang. So, apakah itu satu cadangan yang bersesuaian dengan Hospital MUA? Itu sebenarnya tadi saya ada sebut. Sekiranya cara itu sesuai, dilaksanakan atau diperluaskan di hospital-hospital lain, kita perlu segerakanlah pelaksanaan inisiatif inilah. Yang kedua yang berhormat Datuk Speaker, di Hospital MUA kami memerlukan sekurang-kurangnya 10 buah ambulans. Tetapi untuk satu tempoh yang begitu lama, Hospital MUA tinggal hanya 5 buah ambulans. 5 buah ambulans ini, ada 2 buah ambulans yang bukan sahaja mereka ambulans ini membawa pesakit ke ICU, tetapi ambulans itu sendiri sentiasa masuk ICU. Maknanya terpaksa hantar ke bengkel atau workshop dengan begitu kerap sekali. Dengan kata lain, hanya 3 buah ambulans sahaja yang boleh beroperasi secara normal. Dan saya dimaklumkan oleh pihak hospital bahawa sebenarnya isu ni, masalah ini telah dilaporkan untuk perhatian pihak kementerian. Jadi apakah langkah-langkah ataupun tindakan yang telah diambil untuk menangani isu ini? Memandangkan isu ini sebenarnya dah berlaku dah kian lama. Tapi sampai hari ini isu ini belum selesai. Maka apakah yang telah berlaku? Apakah masalah sebenarnya dari segi delivery system di kita? Dengan izin yang berhormat Datuk Speaker, kita perlu faham bahawa Hospital MUA ini dia bukan saja perlu menampung keperluan di sekitar daerah MUA, tetapi Hospital MUA ini juga merupakan satu hospital kluster yang perlu meliputkan merawat pesakit-pesakit dari daerah-daerah lain di Johor Utara. Jadi penggunaan ataupun permintaan kepada ambulans ini sebenarnya sangat tinggi. Itu sebab
perlukan sekurang-kurang 10 unit ambulans, tetapi sekarang hanya tinggal 3 unit yang boleh beroperasi secara normal. Maknanya telah menyusut sebanyak 70% kapasitinya. Jadi, apakah usaha pihak kementerian untuk kita menambah baik ataupun keadaan kekurangan ambulans di Hospital Muar ini? Dan isu yang ketiga, yang berhormat Datuk Speaker, saya nak tanya Dewan Yang Mulia ini, perancangan kita dibuat berdasarkan keperluan ataupun berdasarkan siapa menteri? Saya bagi satu contoh. Di Hospital Muar, pada 20 tahun lalu telah dirancangkan dan plan, saya dimaklumkan plan bangunan pun telah siap diraka. Iaitu sebuah bangunan pakal di Hospital Muar, sempena penaik tarafan Hospital Muar kepada Hospital Pakal. Itu yang datang namanya Hospital Pakal Sultanah Fatimah. Tetapi selepas dekat 20 tahun sampai ke hari ini, tak nampak pun bayang bangunan pakar tersebut. Ada ura-ura kata disebabkan tukar Menteri Kesihatan daripada sebelum ni Ahli Parlimen Bakri, iaitu yang berbahagia Chua Ji-ming, kepada yang berbahagia Chua Selek, Datuk Chua Selek, yang di mana tapaknya ataupun kampungnya di Batu Pahat. Maka bangunan itu ataupun peruntukan itu telah dibawa daripada Muar, Hospital Muar, dibawa kawasan Bakri, dibawa ke Hospital Batu Pahat. Saya tak ada masalah sebenarnya, yang berhormat Datuk Speaker. Sekiranya ada keperluan di Batu Pahat, kita buatlah di Batu Pahat. Tetapi rancangan yang asal, yang mana perlu sebuah bangunan pakar di Hospital Muar, perlu diteruskan juga. Maka saya nak tanya kepada Kementerian Kesihatan, adakah ura-ura ni benar? Jadi sekiranya benar, maknanya perancangan kita, pembangunan di negara kita dia bergantung sangat kepada di mana letaknya menteri kita. Jadi rugilah. Mana tempat yang ada keperluan tu, dia sebenarnya perlu diutamakan. Dan sekiranya sesuatu rancangan itu dirancang, perlulah kita laksanakannya. Jadi saya lihat ada sesuatu kekurangan yang perlu diperhalusi oleh pentadbiran sekarang. Sebab sekarang ni kita adalah berada pada rejim baru, kerajaan baru, iaitu di bawah pimpinan Yang Berhormat Tan Bun. Saya harap sesuatu pembaharuan dapat dibawa supaya bukan saja pentadbiran kita akan menjadi lebih lancar, tetapi perancangan kita adalah untuk jangka masa pendek. Untuk jangka masa panjang. Bukannya hanya mengikut suka hati menteri. Saya harap perkara-perkara ni, yang berhormat Datuk Speaker, perlu diambil perhatian oleh bukan saja Kementerian Kesihatan, tetapi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, supaya semua ini, kelemahan-kelemahan ini dapat diperbetulkan. Saya lihat Yang Berhormat Datuk Speaker, tahun ini ada peningkatan yang begitu tinggi untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu pada tahun ini, tahun 2023, 36.3 bilion ringgit diperuntukkan untuk KKM. Tetapi Hospital Muar nampaknya tak dapat apa-apa. Nampaknya isu-isu yang saya telah bawa, terutamanya isu tempat letak kereta, tidak diselesaikan. Tapi tak apa. Tahun hadapan 2024 ada pertambahan lebih kurang 5 bilion ringgit, iaitu telah ditambahkan kepada 41.2 bilion ringgit. Satu peningkatan yang saya nampak terbesar berbanding dengan kementerian-kementerian lain. Jadi saya harap daripada pertambahan ini adalah peruntukan untuk menyelesaikan isu-isu yang telah saya sebut dalam
ucapan saya tadi dan juga beberapa isu lain yang telah saya bangkitkan dalam perbahasan saya sebelum ni. Jadi, Yang Berhormat Datuk Speaker, sampai di Melaka menggali perigi, turun-temurun menjadi kampung halaman. Menteri datang, menteri pergi. Perancangan rapi, pembangunan mampan. Sekian, terima kasih.